Assalamualaikum. Okey, saya minta maaf, saya dah janji pukul 3 sampai 3.30 untuk buat live FB. Tapi sekarang jam saya 3.58, almost pukul 4. Sebab saya tak sangka ada perbincangan ad hoc berkenaan dengan tugasan saya lah. So, Alhamdulillah, hari ni saya cuba untuk buat live FB. Tujuan saya buat live FB ni adalah untuk beri peluang pada kawan-kawan yang sebelum ni tak dapat hadiri sesi kembara pemulihan anxiety disorder and depression pada 26 Ogos yang lepas. So hari ni saya cuba buat, cuma saya ada spesifik topik yang saya nak sentuh, dan kemudian boleh add in soalan-soalan yang kawan-kawan nak tanya. Mungkin saya boleh cuba jawab based on saya punya pengalaman. Okay, so sebelum saya mulakan, saya nak maklumkan yang saya bukan pakar psikiatrik, saya bukan doktor, saya bukan pakar perubatan, saya bukan kaunselor, saya bukan pakar psikologi, saya bukan pakar motivasi ke, bukan. Saya cuma bekas penderita anxiety disorder, dan saya selama ni saya cuba kongsikan pengalaman bagaimana saya sembuh dari anxiety tanpa ubatan. So apa yang saya cuba kongsikan pada hari ini bukanlah bertujuan untuk menggantikan rawatan perubatan yang diiktiraf. Okey, so apa yang saya kongsikan semata-mata pengalaman. Kalau apa yang saya kongsikan ni orang kata resonate dengan you all punya diri, you all boleh amalkan. Kalau rasa apa yang saya sampaikan ni rasa bersemangat, rasa macam suka, boleh amalkan. Tapi kalau benda ni tidak bersesuaian, you all rasa you all tak yakin, boleh abaikan, boleh tinggalkan. Sebab you all kena tahu kaedah rawatan anxiety disorder memang sangat unik dan berbeza-beza. Okay. Kalau you all tanya pakar perubatan atau pakar psikiatrik ke psikologis ke, memang mereka telah diajar untuk orang kata dari segi rawatan ni memang memerlukan ubatan atau beberapa terapi. Okey, kita tak boleh nafikan tu. Okey, so respect apa yang pakar perubatan yang dah salurkan pengetahuan untuk kita. Memang kadang-kadang diorang tegaskan yang rawatan anxiety disorder perlukan ubatan, perlukan terapi, perlukan benda-benda macam tu lah. So just respect. Kalau you all rasa you all memerlukan rawatan sebegitu, rawatan ke arah terapi ataupun ubatan psikiatrik, proceed. Okey, kita tak ada halangan pun. Cuma bagi saya, sesiapa yang rasa memang tidak boleh menggunakan ubatan psikiatrik, mungkin ada alasan-alasan yang tersendiri yang kita tak tahu. Mungkin ada yang memang tak boleh pun ambil ubatan tu. Jadi mungkin ini salah satu alternatif untuk kita rawat diri kita sendiri dengan cara kita yang kita yakin dan kita percaya. So sebelum tu saya nak juga ingatkan kawan-kawan, kalau ada soalan-soalan yang berkaitan dengan anxiety, kalau ada orang kata gejala-gejala yang you all alami sekarang ni, benda pertama adalah perlu dapatkan diagnos daripada pakar perubatan dulu. Apa-apa simptom pun dari segi fizikal atau emosi, ceritakan semua pada pakar perubatan, dapatkan diagnos yang betul. Jangan simply diagnos diri kita alami anxiety disorder atau apa-apa masalah kesihatan minda hanya dengan membaca gejala-gejala dalam internet. Okey, dapatkan diagnos yang betul dulu. Sebab apa yang saya temui sekarang ni, ramai yang suka diagnose diri dia alami anxiety hanya dengan membaca penulisan-penulisan dalam internet, termasuk penulisan yang saya pernah buat sebelum ni. Okay, so benda tu kurang tepat. Yang lebih tepat adalah bila you all dah buat check up, atas ke bawah dah buat check up, doktor dah maklumkan yang memang you all punya kesihatan baik. Okay, dan mungkin ada doktor yang pernah suggest untuk pergi buat rawatan psikiatrik, dan memang benar-benar telah didiagnos mengalami anxiety, dan barulah kita boleh untuk fikir apakah kaedah rawatan yang wujud.
Okay, so memang saya amat galakkan kawan-kawan untuk tolonglah dapatkan diagnosis yang betul daripada perubatan. Jangan simply kata you all baca benda tu dalam internet, lepas tu you all dah diagnose you all ada anxiety. You all baca benda tu dalam internet dan you all kata you all dah kata you all ada kemurungan. You all baca dalam internet, you all kata you all ada bipolar atau OCD atau apa-apa lain masalah kesihatan minda. Cara ni kurang tepat. Jadi dapatkan dulu pengesahan daripada doktor. Sebab kalau you all boleh diagnose diri you all ada anxiety, tak mustahil lepas ni kalau you all baca simptom-simptom lain, you all boleh diagnose diri you all ada sakit jantung atau ada kanser contohnya. Jadi benda yang paling orang kata wajar adalah untuk melakukan pemeriksaan kesihatan keseluruhan. Tak kisahlah ECG ke, stress test ke, atau you all buat skop ke, apa-apa yang rasa fizikal tu tak kena, buat pemeriksaan kesihatan dulu, dapatkan diagnosis yang betul. Jika doktor kata memang betul-betul ada anxiety, baru kita fikirkan kaedah rawatan. So dalam kaedah rawatan memang banyak kaedah rawatan alternatif pun ada, yang konvensional perubatan di hospital dan klinik pun ada. Okey, dari segi klinikal you all diberi ubatan atau terapi CBT, cognitive behavioral therapy tu, itu sangat baik. Okey, dan ada juga dari segi alternatif, ada yang simply buat ruqyah, buat perubatan Islam pun boleh sembuh. Ada yang setakat buat homeopati boleh sembuh. Ada yang pergi buat kata meditation, yoga, atau acupuncture, atau macam saya natural treatment tanpa ubatan pun boleh sembuh. Jadi tak kisah apa pun keadaan rawatan, okey, dapatkan nasihat yang betul dan lakukan rawatan itu from the place of love, bukan from the place of fear. Sebab most of us, kita ni buat rawatan sebab kita takut. Tapi kita buat rawatan perlu dengan niat kita buat rawatan tu sebab kita sayang diri kita. Bila kita sayang diri kita, kita yakin dengan rawatan yang kita pilih. Sebab itu kita kena pilih rawatan yang buatkan kita lebih bersemangat, lebih percaya. Bila kita percaya dengan rawatan yang kita pilih, apa pun orang cakap, kita don't bother. Sebab kita tahu, kita yakin inilah jalan yang benar buat diri kita. So saya tegaskan sekali lagi, segala perkongsian yang saya berikan pada hari ini benar bagi diri saya, tidak semestinya benar bagi diri you all. Jika dia memberi manfaat, amalkan. Jika tidak, boleh tinggalkan. So saya selalu cerita bagaimana saya come up dengan idea saya sembuh dari anxiety disorder hanya dengan beberapa kefahaman. Okey, saya pulih tanpa ubatan, dengan cara saya mendapatkan pengetahuan tentang apa itu anxiety. Saya gain knowledge what is anxiety. Lepas doktor diagnose saya ada panic attack, saya ada anxiety, dan saya nak tahu apa tu anxiety disorder, dan saya learn what is anxiety disorder. Sebab kalau saya tak faham apa tu anxiety, macam mana saya nak accept? So dalam masa yang sama, saya cuba dapatkan pengetahuan apa itu anxiety melalui pembacaan saya dan observation saya, dan melalui apa yang saya tengok kat diri saya. So saya kenal apa itu anxiety. Bila saya dah kenal, baru saya terima, saya accept. Dan dalam masa yang sama, dalam pada saya accept keadaan saya adalah ada mengalami anxiety, saya boleh faham apa itu setback. Barulah saya konsisten dengan penerimaan. Saya secara istiqamah, saya tetap reda, tetap terima walau apa pun simptom yang berlaku waktu itu. Sehinggalah saya faham, saya mencapai kesembuhan total. Okay. So apa yang saya nampak, ramai yang confused bila saya sebut accept. Takkan orang kata, takkan kau accept kau ada anxiety kau boleh sembuh? Takkan boleh terima je? Bukannya senang nak terima. Takkan accept je dah boleh sembuh? Memang nampak tak make sense. Okay? Tapi sebenarnya tujuan acceptance ni, tujuan kita terima ni, keadaan tu adalah untuk kita nak kurangkan stres, reduce kita punya stres. Bila kita boleh reduce stres kita, daripada memikirkan anxiety, daripada memikirkan gejala-gejala tu, dan secara perlahan-lahan body kita dapat fix naturally. Okay, dapat back to dia punya normal state, resting mode. Sebab itu waktu saya sembuh dulu, waktu saya pulih tu, saya cuba untuk kurangkan stres dengan cara saya accept je apa benda yang saya alami waktu itu.
So benda pertama adalah saya accept waktu tu, saya reda yang saya sedang mengalami anxiety disorder, dan saya ada satu perspektif bahawa anxiety disorder ini 100% boleh sembuh. Itu kepercayaan saya waktu itu. Sebab saya baca pengalaman daripada Paul David, daripada buku beliau Atlas Alive. Beliau yang 10 tahun alami anxiety pun boleh sembuh. Takkanlah waktu tu saya tak boleh sembuh. Jadi saya yakin kat situ. That's why masa tu saya pegang apa yang Paul David kata. Dia kata 100% boleh sembuh. Saya pun yakin. Kata, betul lah, kalau dia boleh sembuh, takkan aku tak boleh sembuh. Takkan Tuhan tu pilih kasih kan. Jadi waktu tu saya kata, betul lah, memang aku boleh sembuh. Jadi saya mulakan kembali pemulihan saya melalui teori-teori yang Paul David dah ceritakan. Beliau juga mengamalkan jalan let it be, biarkan je, dan mengamalkan acceptance, terima keadaan tu. So waktu tu saya fikir, kalau setakat aku tahu teori ni, setakat aku tahu jalan ni, tetapi aku tidak mengamalkan pun tak guna juga. Saya from that moment, saya ajar diri saya untuk accept keadaan tu. So acceptance ni bukan satu benda yang mudah sebenarnya. Kita sebut macam mudah, tapi nak buat tu susah. Ada satu hari kita boleh accept yang kita alami gejala tu. Ada hari-hari yang berikutnya kita tak boleh accept. Tetapi dalam waktu saya tak boleh accept tu, saya tetap juga accept yang saya tak boleh accept. Okey, dalam erti kata yang paling mudah. Walaupun satu hari tu saya down, saya tetap terima yang hari tu saya down. Saya tak question, kenapa hari ni aku down? Saya tak question, saya just accept dia. Memang aku down hari ni, so what? Aku just accept aku down. Okay, memang pun kalau kita down tu, waktu tu kita rasa macam kita burdenkan orang lain, kita menyusahkan orang lain, kita tak dapat nak bekerja dengan betul, tak dapat bertugas dengan betul. Tapi apa yang kita mampu buat waktu tu? Memang tak boleh buat apa-apa. So accept. Yang penting jangan judge diri kita. Jangan judge yang kita loser waktu tu. Bila kita judge kita loser, kita rasa kita tak berguna, kita menyusahkan orang lain, maka bertambahlah stres tu dalam kepala otak kita. That's why saya kata, kita punya fokus kita adalah nak kurangkan stres tu. Bila kita dapat kurangkan stres tu, barulah kita punya chemical dalam brain kita, yang kita punya hormon dalam body boleh back to normal and optimal. Barulah kita boleh sembuh secara semula jadi. Dan kalau kita ada ubatan, dia boleh support. Ada ubat-ubat psikiatrik boleh support. Dan kalau kita ada terapi, dia boleh support. So sekarang ni apa yang saya amalkan adalah rawatan dari dalaman, daripada diri saya sendiri, daripada inside. Okay, so daripada inside, bila saya yakin saya boleh sembuh, bila saya yakin saya boleh kurangkan stres dan balancekan semula chemical and hormon dalam body, dan body saya akan beri reaction, akan back to normal. Itulah yang saya buat. Saya accept. Okay, walaupun waktu tu saya dah nampak progress. Contoh, saya dah, masa tu saya dah nampak saya punya perubahan. Saya dah boleh sedikit-sedikit keluar rumah. Okay, tapi satu hari tiba-tiba saya tak boleh keluar rumah. Tak apa, saya tetap accept. Yang benda tu memang proses. Ada up and down. Saya tak judge pun benda tu. Walaupun satu hari saya kata, okay, tak apalah, hari ni aku tak dapat keluar. Tak apalah. Tak dapat keluar, tak apalah. Janganlah kita marah pula diri kita. Jangan, kenapa semalam boleh, kenapa hari ni tak boleh? Kenapa aku ni tak berguna? Kenapa orang lain boleh, kenapa orang lain aku tak boleh? Jangan judge diri kita. Okay, tetap terima diri kita tu. Tetap terima the good and the bad side. Tetap terima jatuh naik kita. Tetap terima yang ada hari kita sedih. Tetap terima yang ada hari kita gembira. So terima keadaan tu. Bila kita terima, barulah kita akan dapat kurangkan kita punya stres. Hai Mimi Amalina, Kak Nas, I miss you. I miss you too, Mimi. Okay. So begitu juga macam contoh kita nak sembuh. Ada yang kata saya nak bersenam. Okey, boleh kita bersenam, tapi niat kita bersenam tu untuk kita nak sihat tubuh badan. Bukannya kita bersenam sebab, contoh kita nak bersenam sebab kita nak pulih. Sebab kalau kita letak target nak pulih ni, ada setengah orang tu dia lebih stres. So kalau boleh, just let it be. Tak payah kita nak target-target sangat. Kita tahu kita dalam proses untuk pemulihan. Jadi kalau kita nak bersenam, lakukanlah senaman tu atas niat kita sayangkan diri kita. Atau kita ambil satu makanan tu atas niat kita sayangkan diri kita. Jangan kita ambil makanan sebab kita takut kita sakit. Atau kalau kita tak ambil, kita takut kita lebih berpenyakit. Okay, so yang penting adalah kita buat satu benda based on love. Okay, daripada perasaan sayang. So kita bersenam sebab kita sayangkan diri kita, bukan sebab kita nak hilangkan sakit ni. So kalau kata satu hari tu kita boleh buat senaman,
kita tengah start walking lah contohnya, tak payah pergi jogging, nanti kita tahu kita tengah sesak nafas tu kan. So walking lah, at least walking. Tengah-tengah kita jalan tu kita rasa semput, stop, tak apa, tak ada masalah, but don't judge yourself. Stop sekejap and then relax. Okay, boleh tak tengok keadaan kita waktu tu, rasa macam tak boleh, okay tak apa, baliklah rumah. But besok buat lagi. So besok bila kita buat lagi, katalah kita boleh buat dalam masa 10 minit walking. Semalam 5 minit, tak apa. So besok 10 minit. Hari ni 10 minit kita buat. Okay, walk dalam 10 minit, tak apa. Lepas tu kita rasa semput, okay stop, tak apa. Jangan takut kita rasa panic attack, kita rasa sesak nafas tiba-tiba. Okay, relax sekejap, minum air. And then kalau you all ada belajar breathing technique, buatlah breathing technique tu. Ada yang tanya macam mana nak buat breathing technique. Kalau ada orang buat paper bag, tak kisahlah, saya ada plastik. So breathing technique yang paling simple kalau panic attack, untuk kurangkan hyperventilation. Ini dia, bernafas dalam plastik atau paper bag. So kita sedut balik karbon dioksida supaya balancekan semula kita punya kandungan oksigen dalam body. So tak kisah, kalau itu salah satu cara untuk you nak redakan panic attack tu, gunakan paper bag atau gunakan plastik ke apa benda dalam masa kita kena panic attack. Kemudian masa kita, lepas tu kata kita dah tak boleh, balik tak kisah. Tapi besok, lusa start lagi buat senaman. Keep going. Yang penting sekarang keep going. Sebab apa? Pemulihan ini kita dapat rasai di saat kita serentak enjoy kita punya life. Bukannya kita tunggu kita dah sembuh betul-betul baru kita nak enjoy kita punya life. Dah itu lambat. Nanti bila kita buat macam tu, kita akan create satu, orang kata, comfort zone. Sebab kita hanya nak rasa kita okey je baru kita keluar. Tak boleh macam tu. Sebab anxiety disorder ni you kena seiring, serentak, simultaneously. Okay, serentak. So dalam pada you all tahu you all sedang menjalani proses pemulihan, dalam masa yang sama you all tetap keep going, enjoy you punya life. Nak bekerja ke, nak ada baby ke, nak kahwin ke, you all nak set up business ke, you all nak buat apa-apa pun, buat serentak. You all tak boleh tunggu you all punya badan back to normal macam zaman-zaman dulu baru you all nak buat. Tak boleh. Sebab anxiety you all kena buat serentak. Okay, you buat serentak, seiring barulah pemulihan tu akan datang. Okay, so itulah acceptance. Dalam masa kita nak go through kita punya life, kita accept, okay, aku memang ada anxiety, so what, aku reda juga kan. Apa pun pemikiran kita datang waktu itu, just go through. Saya punya tagline dulu yang saya gunakan adalah, lantang kau lah, pergi mampus lah, atau kasar sikit lah, ataupun whatever lah. Apa pun pemikiran yang datang waktu itu, negatif, yang kata saya nak mati ke, saya nak ada sakit jantung ke, saya nak kena stroke ke, saya ada penyakit ke, saya akan gila ke, semua waktu tu apa yang saya fikirkan, saya tak percaya. Sebab saya tahu masa tu pemikiran saya tengah tak betul. Jadi saya tak percaya pun apa benda yang otak saya tengah fikir. Di situ saya dapat kurangkan stres. So apa yang saya jalani waktu itu adalah saya serahkan diri saya, hidup mati saya pada Tuhan. Total submission. Okay, total submission. So apa pun waktu tu kalau saya kena panic attack pun, saya benarkan serangan tu berlaku. Bila saya benarkan serangan tu berlaku, saya letak penyerahan pada Tuhan. Saya percaya bahawa Tuhan Maha melindungi dan menyelamatkan saya. Dan saya fikir waktu tu bukan anxiety yang buatkan aku mati. Kalau aku mati pun kerana Tuhan. So anything yang Tuhan set up untuk saya, itu adalah yang terbaik. Memang sukarlah, tapi itulah dia. Okay, saya rasa nanti saya sambung acceptance sebab saya rasa dah ada soalan. Nur Azlin dah Aziz, kak saya dah okey 4 bulan ni, tapi sekarang ada rasa sesak nafas balik. Itu setbacks dia, itu setback. As long as you accept keadaan tu, then should be okay. Kalau rasa tak confident, boleh check balik dekat klinik atau buatkan rawatan. And saya rasa memang doktor cakap tak ada apa-apa pun. Itu setback. Okay, just don't bother, jangan monitor sangat. Memang you akan berlaku macam tu. Memang macam saya kata tadi, 4 bulan you okay, tiba-tiba datang balik, itu setback. Even ada setengah orang 4 tahun dia okay, and then jadi balik sesak nafas. Itu adalah setback. Kalau rasa tak confidence lepas 4 tahun you kena sesak nafas, boleh buat check up. Okay, dan saya rasa tak ada apa-apa pun. Memang itu based on pengalaman saya dan based on apa benda yang saya dah pernah communicate dengan kawan-kawan yang lain. It just a setback. Hai Nur Syahira, saya smile balik ke awak. Syahrin Nizam Yahya, saya selalu rasa penat kalau berjogging sejak kena penyakit ni. Of course memang penat sebab kita punya body nak back to normal tu memang ambil masa. So kalau rasa you all boleh jogging dalam masa 10 minit, tak apa.
10 minit pun tak apalah, tapi tetap continue tomorrow buat juga jogging. Kalau besok kata tak boleh, 2 hari selepas tu nak buat pun tak apa, but keep going, tetap berjogging. Lepas tu up lagi 20, up lagi 30 minit. Challenge yourself, sebab tak ada orang lain yang boleh cabar diri kamu melainkan kamu sendiri yang boleh cabar diri kita sendiri. Tak ada orang lain yang boleh ubah diri kita, pulihkan diri kita melainkan diri kita sendiri. Okay, start daripada diri sendiri. Belalang tempur, kalau fikir dan masih stres, memang sesak nafas. So tenang fikiran, tutup mata, fikir benda yang tenang. Pasang YouTube lagu yang tenang macam Kitaro ke, air mengalir ke, tarik nafas dalam, hembus slow-slow, mulut senyum dan katakan aku okay, I'm okay. Okay, aku tak ada apa-apa, apa yang datang boleh pergi mampuih lah. Fikir benda yang tenang, benda yang gembira. Belalang tempur, ni betul, yang ni betul. Itulah cara dia. Yang ini dipanggil meditation, ataupun kita ambil satu moment diri kita, to be in stillness, dalam keadaan berdiam diri, sunyi, ambil masa dengan diri kita. Ini antara caranya. Pause. Dalam kehidupan kita kena ada pause. Dalam solat pun ada tomak ninah, berhenti sekejap. Macam tu juga kita punya life mesti ada pause. Certain time bila kita rasa stres, banyak sangat serabut, fikir, okay, stop sekejap. Aku tak nak fikir, aku nak take my own sweet time to be with my own self. Itu cara dia. Okay. Hasnah Hussein, thank you share, welcome. Nur Zaihan, kepala selalu pusing, rasa tak balance pun simptom kesis. Ya, itu dizziness, rasa tak balance, pusing-pusing itu dizziness. Sama macam saya dulu, saya kena 3 bulan straight. 3 bulan sometimes saya kena pegang kawan saya atau kakak saya untuk berjalan. Ataupun kalau saya sorang-sorang, saya pegang dinding nak pergi toilet. Itu memang biasa, dizziness. Kalau rasa tak confident, please buat check up. Tanya doktor ada apa-apa masalah tak. Bila doktor kata, you tak ada masalah, dan percayalah, itulah anxiety, itu dizziness, salah satu simptom di bawah anxiety. Ya, Nur Zaihan. Okey, Farah Hanisah, sekarang ni saya ada rasa setback semula. Saya fikir macam-macam lagi sekarang ni. Sesak nafas, fikir jantung dah lama tak rasa. Yap, itu setback. Setback ni, dia memang akan buatkan kita rasa macam kita dah back to square one tau. Kita rasa macam, oh ya, aku dah start kena masa awal-awal dulu. Memang macam tu. Lepas tu setback ni, apa yang kita rasa, antara benda yang kita rasa adalah kita rasa simptom-simptom lama tu berulang balik, ataupun tiba-tiba kita rasa simptom baru. Itulah setback. But it's okay. Kalau tak confident, again saya kata, kalau tak confident, buat check up. Pergi klinik, buat check up, dapat pengurusan doktor. Doktor kata you memang sihat, dan memang itulah setback. And accept. Bila you accept, you dah boleh kurangkan stress tu. Okay? Memang dah lama tak rasa lah, but it's okay. Sister Farah, should be okay, tak ada apa pun. Saya dah beribu kali kena setbacks, and saya tetap konsisten untuk accept keadaan tu. In fact, saya tak bawa diri saya pergi emergency. Saya accept. Kalau sebab apa, mata saya fikir kalau aku nak mati kat sini, mati je lah kat rumah, mati kat shopping complex, mati je lah. Saya buat macam tu. Tapi Alhamdulillah, memang Tuhan memang lindung saya dan selamatkan saya. Setakat tu memang tak ada pun. Memang benda tu betul memang anxiety. Dan daripada peristiwa itulah saya develop keyakinan bahawa every single time saya kena gejala yang baru, saya tahu tu anxiety. Saya tak perlu nak doktor convincekan saya. Saya tak perlu nak orang lain convincekan saya tu anxiety. Sebab saya dah tahu this is anxiety. That's why saya boleh create, saya boleh develop keyakinan tu anxiety, dan saya boleh proceed life saya no matter what. Okay, Sister Nur Zahian, selalu rasa tak confident bila kena tinggal seorang. Takut apa-apa jadi, especially bila kita tinggal dengan baby. Memang dalam keadaan ni, memanglah kita akan rasa tak confident. Sebab kita punya mind masa tu tengah fikir pasal macam-macam fikiran, negative thoughts, intrusive thoughts, racing mind semua datang. Tetapi, sekiranya ada satu ketika kita perlu dan terpaksa untuk bersendiri dengan anak kita, waktu itu siapa yang ada? Tak ada yang lain melainkan Tuhan. That's why waktu tu, macam yang sebelum ni saya buat, saya memang memerlukan orang di sebelah saya. Saya perlukan adik saya perlukan arwah suami saya dulu. Saya perlukan orang-orang untuk support saya. Tetapi ada ketika di mana saya tidak mampu untuk bawa diorang sama-sama dalam hidup saya. Nak pergi toilet pun sorang-sorang memang tak boleh lah kan? Tak make sense. Jadi apa yang saya buat masa tu adalah saya letakkan sepenuh keyakinan penyerahan pada Tuhan. Tidak ada lain yang boleh bantu saya waktu itu melainkan Tuhan. Jadi sebab itu waktu tu saya doa, saya kata, Ya Allah, Kau yang maha melindungi, Kau yang maha menyelamatkan, Kau yang maha menutup keaiban. Jadi aku mohon selamatkan aku, tutup aib aku, dan lindungi aku
daripada segala benda yang tidak elok. Dan saya proceed. Letak total penyerahan itu saja, sebab kita tak boleh nak bergantung harap pada manusia sampai bila-bila. Sebab ini last kita, diri kita yang jadikan kita Tuhan. Jadi kita bergantunglah pada apa? Kita bergantung kepada Dia yang menjadikan kita. Okey? Takut apa-apa jadi, especially bila tinggal dengan baby. Ya, tapi tak ada siapa yang boleh tolong kita melainkan Tuhan. Macam yang saya kata, apa yang kita fikir tu jangan percaya. Sebab dalam di ketika otak kita tengah tak center ni, tolonglah jangan percaya, sebab dia memang akan create macam-macam cerita yang tak apa-apa. So jangan percaya. Okey, Hasna Husni sama dengan Nuzaihan. Internet slow. Okey, Felicia, saya dekat setahun imbalance, macam mana nak handle? Memang itu benda yang biasa. Sometimes bila imbalance ni, kita boleh panggil dia dua benda, dua apa? Situasi. The first, maybe kita memang ada vertigo. Vertigo ni diagnosed by doktor. Doktor akan tahu sama kita vertigo. Biasanya vertigo ni kita memang akan pening-pening. Lepas tu kita punya telinga sakit, tak balance, itu memang biasa. Kalau dizziness, takat kita rasa tak balance je. Kadang-kadang dalam kita berdiri, kita rasa tak balance. Duduk pun rasa tak balance. Tidur pun rasa dalam boat. Dalam keadaan kita rasa tak balance. Itu adalah normal. Bila kita dah buat check up, doktor kata you okay, semua okay, darah okay, apa semua okay, dan percayalah itu adalah anxiety. And selagi you bagi fokus dekat keadaan imbalance tu, selagi tu benda tu akan hilang. So tak perlu border. Ajar diri kita untuk terima yang kita tengah imbalance. Ajar diri kita untuk terima itulah anxiety, itulah gejala, and benda tu akan hilang serentak dengan kita, serentak dengan cara kita melupakan. Maksudnya bila dalam pada kita tak fokus tu, serentak tu lama-lama dia akan hilang. Bukan maksud bila kita tak fokus. Kadang-kadang ada setengah orang ni, dia cuba tak nak fokus supaya nak buatkan benda tu hilang. Itu dah ada idea lain dah, itu dah ada satu niat lain. Bukan macam tu. Maksud saya, apa pun simptom yang you alami waktu tu, just fokus dengan you punya aktiviti waktu itu. Tak kisahlah apa benda pun imbalance tu. Waktu saya kena imbalance, memang macam yang saya kata, saya pegang dinding setiap kali saya berjalan. Okey, tapi memang dia tak hilang pun, walaupun saya tak fokus. Saya tak fokus pun dekat dizziness tu, tapi dia tak hilang. Tetapi sampai tahap kita boleh rasa macam tiba-tiba dah tak ada. Saya pun tak ingat dah bila masa benda tu hilang. Tapi bila dah lama-lama saya dah terbiasa untuk tidak fokus, di saat itulah saya perasan yang saya punya dizziness sudah hilang. Okay, so macam saya kata, pemulihan itu berlaku serentak di saat you all beri tumpuan untuk menikmati kehidupan. So Felicia, even setahun, even 20 tahun pun you kena imbalance, it's okay. You dah buat check up, doktor kata tak ada apa-apa. So trust your body, it's okay. Learn to accept that is your current situation. So accept. Okay, it's by process. Ada satu hari you boleh terima yang you imbalance, besok you tak boleh terima yang you imbalance. It's okay, but don't judge yourself. Jangan rasa yang you tak berguna. Jangan rasa yang bila aku tak balance ni, aku tak boleh buat semua benda. Jangan judge diri you. Accept that. Okay. Muhammad Hazwan, kalau skizo macam mana? Kalau skizo, you memang kena dapatkan rawatan daripada pakar psikiatrik. It's not simply you nak buat rawatan semula jadi macam anxiety. Because skizo skizo you dah melibatkan halusinasi. You dah boleh dengar suara, you dah boleh even nampak orang tu atau apa-apa ancaman di depan mata you. Skizo. So skizo perlu dapatkan rawatan, and please dapatkan rawatan daripada pakar psikiatrik. Dapatkan terapi yang sebaik-baiknya. Skizo boleh pulih kalau you percaya boleh pulih, sebab saya ada memang banyak baca artikel tentang skizo, and saya tahu memang boleh pulih kalau you yakin boleh pulih. Because ada setengah orang ni, bila dia tak yakin boleh pulih, so benda tu become reality. So bila you ubah perspektif you yang kata skizo boleh pulih, of course you boleh pulih, sebab Tuhan tu tak kejam. It's all about your perspective. So ubah you punya pandangan. You kena yakin yang skizo boleh pulih. Kalau you yakin you boleh pulihkan diri you, because you kena tahu hanya diri kita yang boleh memulihkan diri kita atas izin Tuhan. Kalau you letak pergantungan 100% pada pakar psikiatrik atau ubat-ubatan untuk pulihkan you, dia tidak memadai, belum cukup. So benda tu kena daripada internal and
eternal. Dalaman dan luaran mesti holistik, mesti menyeluruh. And insya-Allah setiap penyakit ada penawar. Jadi jangan risau. Kalau you yakin Wak Ima berapa tahun pun you dah kena skizo, kalau you yakin insya-Allah boleh sembuh. Okey? Dan satu lagi, untuk skizo saya tak boleh nak bagi pandangan lebih-lebih, because macam yang saya cakap, saya bukan pakar psikiatrik, tapi saya boleh sarankan dapatkan rawatan daripada pakar psikiatrik, itu yang lebih baik. Okey, Muhammad Hazwan, all is well. Okey, apa yang you kena ni bukan hukuman, bukan apa, semua ni adalah untuk, orang kata, ada alat untuk you nak naik kepada satu level, satu tahap yang baru. You punya kejadian, you punya roh, you punya semangat. So jangan risau, jangan judge diri you ada skizo. Okay, accept that. Alright, Khairul Izham, lebih rela pergi perang dari tanggung sakit ini, mengganggu hidup 150%. Simptom macam-macam nak. Dah jumpa doktor beratus kali, jumpa doktor cakap tak ada apa-apa. Yes, memang tak ada apa-apa pun, because memang okay, kadang-kadang ada yang tak boleh terima bila saya cakap benda ni is coming from your mind. Yep, ada yang tak boleh terima. Sebab bukan saya kata benda ni totally daripada mind kita. Ada setengah orang yang dia rasa mind dia okey tapi dia kena juga anxiety. Tapi maksud saya perspektif. Okey, perspektif. Bila kita nampak benda ni, anxiety ni menyusahkan hidup kita, maka susahlah dia. Tetapi bila kita melihat anxiety ni sebagai satu alat untuk menjadikan kita seseorang yang lebih kuat, maka itulah kita akan dapat. So check balik apa perspektif kita bila kita dah diturunkan penyakit ni atau keadaan ini. So what is your perspective? Kalau you kena anxiety dan you judge diri you tak berguna, and then you keep blaming, you tetap salahkan orang lain yang membuatkan you sakit, you're not going anywhere. Okay, so please, sebab tu saya cakap tadi, accept. You kena accept. Accept itulah dalam konsep Islam adalah reda. Reda bukan boleh dapat dalam satu hari. Reda perlu melalui beberapa proses, dan it might take a year, tak kisah pun beberapa tahun pun, tetapi you kena didik diri untuk reda dengan keadaan tu. Sebab semakin you tolak, you tak suka anxiety, you tak suka, benda tu akan makin dekat. So, apa yang saya buat dulu adalah saya cuba berkawan dengan anxiety, saya accept anxiety, dan saya cinta anxiety tu, saya accept dia. And pelik pula apabila saya cuba nak mencintai anxiety, masa itulah dia menjauhkan diri. Dia letak friend zone pula kat saya. So, anxiety macam itulah dia punya trik, macam itulah helah dia. Okay? Bila you makin tolak, dia makin dekat. Tapi makin you dekat dengan dia, makin dia jauh. Itu dia punya formula anxiety. So, dekat-dekatlah dengan anxiety, jangan takut. Okay? Simptom macam-macam, nak jumpa doktor beratus kali. Sebab every single time you, sebab tu saya kata bila kita ajar diri kita untuk accept keadaan ni, kita takkan ajar diri kita untuk jumpa doktor beratus-ratus kali. Bila kita ajar diri kita untuk jumpa doktor setiap kali kena, kita akan create lebih banyak stres. Bila kita create lebih banyak stres, macam mana kita punya chemical, kita punya hormon dalam body nak back to balance semula, dia akan ambil masa yang lebih panjang. So, apabila kita accept, kita cuba accept, kita ajar diri kita, okay lah, start from now on, aku dah bosan, aku dah penat, aku nak terima je benda ni. Masa tu kita akan perasan, kita dah boleh kurangkan stres dari memikirkan keadaan tu, dan kita boleh enjoy kita punya life. Okay, so Khairul Izham, tak kira lah berapa lama pun you alami anxiety, jangan risau. Kalau you yakin yang benda ni boleh sembuh 100%, itu akan menjadi reality. So, ubah perspektif kita. Dia memang boleh sembuh. Kalau orang lain boleh sembuh, kenapa kita tak boleh sembuh? Kalau saya boleh sembuh, kenapa awak tak boleh sembuh? Okay, Tuhan tak pilih kasih. Benda ni kita punya keyakinan diri kita. So, develop keyakinan, develop kepercayaan benda ni boleh sembuh. InsyaAllah kita boleh sembuh. Dah lama 4,5 jam. Okay, Nur Azlinda Aziz, tapi saya dah tak jumpa doktor dah, saya buat bodoh. Okay, kalau rasa confident, you memang sihat, then should be okay. Okay, sebab sebenarnya kita yang lebih kenal body kita, okay ke tak okay. So, kalau rasa tak perlu untuk pergi doktor, tak perlu pergi jumpa doktor, tak payah. Jangan biasa-biasakan diri, nanti every single time kita akan pergi jumpa doktor, dan kita dah jadi habit.
Nur Zaihan, thank you sis. Yes, welcome sister Nur Zaihan. Hopefully dapat beri sedikit kelonggaran, kelapangan hati. Okay. Yap, Felicia, ni memang imbalance sebab prolong anxiety. Check semua dah okey. Yes, memang begitulah. Memang prolong anxiety. Bila prolong anxiety, selagi anxiety tu ada, selagi itulah you punya imbalance tu akan ada. But please ajar diri kita untuk accept. InsyaAllah semua okey. Alright. Jija. Saya positif H. pylori. Adakah boleh menyebabkan anxiety juga? Sebab simptomnya sama macam anxiety. Positif H. pylori dia ada kena dengan perut. Okey. H. pylori ni adalah sejenis bakteria kuman dalam kita punya usus atau kita punya perut. Pulihkan keadaan tu dulu. Jangan fikir sangat pasal anxiety ni. Kalau selagi doktor tak sahkan you ada anxiety, then jangan diagnose diri ada anxiety hanya dengan membaca simptom-simptom tu sama dengan H. pylori tadi, tak perlu. Okay, so pada saya kalau setakat ni doktor dah fokuskan you diagnose ada positif H. pylori tu, just dapatkan rawatan untuk nak sembuhkan keadaan tu. Memang simptom tu lebih kurang sama because dia ada melibatkan kita punya hormon and kita punya chemical dalam body, dalam kita punya sistem digestion system kita. But it's okay kalau lah kata doktor dah sahkan you memang ada H. pylori, and at the same time doktor memang dah diagnose you memang ada anxiety, so boleh buat rawatan secara serentak, secara holistik. Maksudnya jangan peduli dah you ada H. pylori ke, you ada anxiety ke, yang penting you rawat diri you secara holistik, pemulihan secara menyeluruh dari segi menjaga pemakanan yang baik, pergi bersenam, and then ubah gaya pemikiran, and insya-Allah semua akan okey. Okey, dari segi pemakanan, apa yang saya boleh cadangkan untuk beberapa tempoh, sekiranya ada berlaku ketidakseimbangan dalam perut, you all boleh berpantang, tetapi pantanglah, jangan pantang yang sampai jadi stres. Pantang yang you rasa you confident dengan pilihan you, jangan sampai stres. Sebab kadang-kadang yang buatkan kita makin teruk keadaan tu sebab kita stres. Berpantang sampai stres. So macam mana nak pulih kalau kita dah terlalu stres? Okey. So Rin Diana Saini, Assalam sis, macam mana nak kawal panic attack? Wassalam Rin Diana, dalam cara saya tidak kawal panic attack. Kerana apabila saya kawal, bila saya kena panic attack, saya cuba kawal, dan lepas tu panic attack hilang, next time panic attack tu akan datang balik, dan every single time saya kawal lagi, lepas tu besok datang balik, lepas tu saya kawal lagi. So hidup saya akan berdepan dengan kawalan. So saya tak kawal. Dalam proses pemulihan, saya tidak menggunakan istilah mengawal. Saya tidak kawal apa-apa. Saya lebih kepada accept, saya terima, saya layankan saja. So bila saya dapat rasa yang badan saya nak kena panic attack, saya allowed, saya benarkan apa pun simptom yang saya alami waktu tu. Saya alami tiba-tiba nak melayang, tiba-tiba nak tumbang, tiba-tiba jantung laju, tiba-tiba sweating, berpeluh, tiba-tiba menggigil, lepas tu rasa macam nak mati, lepas tu rasa jantung laju, berkebas, kadang-kadang kebas kepala, kebas sebelah muka, kebas paruh badan, apa-apa sekalipun yang saya rasa waktu itu, saya benarkan. Saya tidak menolak keadaan tu. Dan dalam masa yang sama, apabila saya benarkan keadaan tu, saya cabar anxiety atau saya cabar panic attack tu untuk buat saya sampai teruk. Okay, so saya cabar, mungkin saya pernah ajar sebelum ni kawan-kawan yang kita buat dalam 30 saat. Kita cabar dalam masa 30 saat anxiety atau panik. Aku cabar kau dalam masa 30 saat, kau buat aku sampai teruk. Kalau kau nak buat aku sampai mati, kau buatlah aku sampai mati pun. Kalau kau nak buat aku sampai sakit jantung, kau buatlah aku sampai sakit jantung. Kau nak buat aku sampai aku rasa nak pengsan, aku nak gila, kau buatlah. Setakat mana yang kau boleh buat, aku cabar kau sekarang dalam masa 30 saat. So kita counting lah, 29, 28, 27, 26. Okay, come on, cepat. Aku dah tunggu ni, cepat kau buat aku sampai mati. 25, 24, 23 sampai 1. Slowly kita akan rasa reda. Dan dalam masa yang sama, masa kita buat counting tu, waktu tu kita letak 100% keyakinan bahawa Tuhan itu ada dan Tuhan itu maha melindungi kita dan maha menyelamatkan kita. Yakin dekat situ. Yang kita tahu hidup mati aku adalah kerana Tuhan, bukan kerana anxiety. So kalau aku hidup pun kerana Tuhan, aku mati pun kerana Tuhan, not because of anxiety, not because of panic attack. So kat situlah saya develop keyakinan. Every single time saya kena panic attack, itulah yang saya buat sampai satu tahap saya dah tak rasa keadaan tu. Slowly bila
sampai tu tahap apa yang saya ingat, saya pernah kena sampai 3 saat je. 1, 2, 3, 4. So dia bilang, and then saya cuba welcoming, saya allow, saya cuba welcoming, cepatlah datang, saya dah ready, cepatlah datang, tak datang. Sampailah saya totally bebas daripada panic attack. Okay, so jangan risau. Dalam jalan yang saya buat, saya tidak kawal anxiety, saya tidak kawal panic attack. Saya benarkan juga benda tu. Memang kadang tu menakutkan, but don't worry. Panic attack, you kena tahu, merupakan satu mekanisme tubuh badan kita, tubuh badan secara semula jadi nak rembeskan, keluarkan kita punya hormon-hormon yang tak stable. Hormon-hormon adrenalin tu yang tak stable, yang dah terlalu banyak dalam badan tu, yang terkumpul tu, dia nak lepaskan keluar. So cara dia agak kasar sikit lah. Sebab tu panic attack tu berlaku. Dia melalui panic attack, burst terus macam tu. Tapi itulah cara body kita bekerja dengan sendiri untuk sembuh dengan sendiri. That is the intelligence yang Tuhan dah bagi. Secara kasarnya lah, ada setengah orang memang tak boleh accept. Tapi bila saya tahu itu adalah mekanisme tubuh badan, saya allow. Sampailah panic attack tu dah immune dengan diri saya, dan sampai tu tahap saya dah tak perasan bila dia datang. Okay, so sis Rin Diana, secara kesimpulannya saya tak kawal panic attack. Saya just layan dan saya welcoming. Saya cabar panic attack tu. Kita kena cuba benda ni beberapa kali. Kalau satu hari kita cuba accept panic attack tu, hari tu gagal tak apa, besok cuba lagi, nanti datang lagi cuba lagi. Kalau gagal tak apa, it's up and down, it's okay, but keep trying to accept that condition. Okay, Zaida Zainal, ya betul tu, samalah saya accept anxiety. Sekarang ni alhamdulillah saya dah boleh hidup dengan lebih gembira. Alhamdulillah. Accept, that is the, accept ni adalah fundamental, dia adalah asas kepada proses pemulihan. Kena accept dulu, itu adalah asas. Bila kita resistant, kita banyak menolak, menafikan keadaan tu, kita tolak-tolak, pemulihan tu akan menjadi lambat. Jadi accept dulu. Bila kita dapat accept, kita dapat cepat reda, akan banyak jawapan-jawapan yang kita akan dapat. Termasuklah kaedah rawatan mana yang sesuatu kita akan dapat seiring dalam masa kita accept. Okay, so belalang tempuh. Sebab anxiety juga saya boleh berhenti rokok. Saya anxiety GERD gastric. Dulu 1 hari 3 kotak. Lepas saya scan paru-paru, masa tu anxiety penyakit. Tiap minggu jumpa doktor swasta kerajaan. Lepas ultrasound hati, paksa doktor suruh cek. Tak ada apa. X-ray paru-paru pun tak ada apa-apa. Clear paru-paru. Sikit tar pun tak ada. Terus saya menangis, apa keajaiban Allah buat kat saya. Indeed, saya melawan semua orang untuk rokok. Saya melawan semua orang untuk rokok. But sejak tu I quit smoke. Okay, alhamdulillah. Okay, belalang tempuh, tahniah. Semuanya daripada diri you all sendiri, diri kamu sendiri. Arlene Karundeng, hello dear. Haru Hella Flash. Seram anxiety masa mula-mula belum kenal, dan sebaik sudah kenal. Sekarang on and off dan boleh kawal seperti normal. Kadang tewas juga. Yes, kadang-kadang tewas, but it's okay. Accept. Don't judge. Jangan judge diri kita waktu tu kita tengah down, masa tu kita gagal, kita judge. Jangan. Keep loving yourself. Keep accept yourself. Okay? Huda dia Balkisha. Hi sister. Dah lambat pada dah set time. Taklah, saya rasa saya yang lambat. Saya tadi masuk pukul 3.58 kalau tak silap saya. Hai sister Huda. Okay, Mama Ekers, mata panda. Kau hajar. Mamat. Tak apalah, aku mata panda pun. Okay, Haru Hella Flash kat VR semalam insomnia tu lah mata panda. Saya memang mata panda lah daripada dulu. Ke sebab aku menjelak, tak kisahlah. Tapi semalam memang saya tidur pukul 1 pun. Lepas tu bangun-bangunnya suara aku tak ada. Pesal tak? Okay, Felicia, wow, saya nak guna tips ni, cabar anxiety. Setahun dah asyik mengawal. Yes, you should try. Seriously, memang saya enjoy gila masa saya cabar. Sebab bila saya cabar tu, saya rasa yang saya lebih kuat daripada anxiety. So macam, just try to challenge the anxiety. It's okay. Okay. Mazura Masuri, ada anxiety wajib ada panic attack ke? Yes my dear, sebab panic attack tu dia adalah salah satu gejala di bawah anxiety disorder. So ada setengah orang panic attack dia tak teruk. So that's why dia tak perasan. Dia tak perasan. Tapi yelah, macam kita cakap lah, anxiety macam
anxiety disorder dia ada banyak kategori. Okey, bahawa dia ada general anxiety disorder, ini yang chronic worry. Kadang-kadang orang yang GAD ni tak ada panic attack pun, tak, cuma dia ada anxiety attack yang sikit-sikit simptom itu. Tapi macam contoh kategori di bawah panic disorder, yes, dia akan kena panic attack sangat kerap, lebih berbanding daripada orang lain. Okey. Alright, so Mazura harap saya jawab. Dalam tempoh Kak, macam mana nak elakkan fikir badan ni ada penyakit bahaya itu ini? Kadang-kadang itulah akar anxiety yang try tarik saya. Oh, macam mana nak elakkan fikir badan? Tak payah elak fikir apa-apa. Dia nak fikir lantak dia nak fikir. Tak payah elak fikir apa-apa pun. Jangan elak. Jangan, kalau rasa tiba-tiba terfikir kita ada penyakit, itu fikiran je, bukan realiti pun. Macam saya kata, jangan percaya pada fikiran. Sebab you all kena tahu, kita punya mind, fikiran kita ni adalah dia macam external hard disk tau, yang you all simpan memori, you all simpan information daripada luar. Apa yang you baca, apa yang you dengar, apa yang you pandang, itu yang tersimpan dalam kita punya fikiran. So apa yang you fikirkan itu adalah benda-benda yang sebelum ni pernah tersimpan, tetapi dia tidak semestinya menjadi realiti dalam hidup kita. So, saya pun sampai sekarang masih terfikir yang saya ada penyakit. But apa yang saya buat, saya just macam sakit-sakit lah, ada. Apa tu, saya proses je lah life saya. Sebab kenapa yang buatkan saya yakin, saya rasa saya just jadi diri saya je. Kan, saya jadi diri saya jujur dengan diri saya. Dalam masa yang sama, saya rasa saya nak jaga makan, saya jaga makan. Tiba-tiba saya rasa saya tak nak jaga makan, saya tak jaga makan. Saya tak nak stress-stresskan benda tu. Satu hari saya skip yoga atau skip saya punya senaman, it's okay. Saya just go with the flow. As long as saya buat benda tu, saya buat sesuatu benda tu untuk jaga kesihatan diri saya, because of saya sayang diri saya. So, kalaulah kata ada penyakit yang datang pun, kita kena tahu yang setiap penyakit tu ada ubat dia, ada penawar dia. Jadi kenapa kita nak terlalu takut? Dan kita kena tahu penyakit itu bukanlah hukuman kepada kita kadang-kadang. It's your perspective. Kalau you all rasa penyakit itu adalah satu hukuman, saya tak boleh buat apa. Itu adalah you all punya perspektif. Tetapi bagi saya, penyakit yang datang itu ada ketikanya adalah sebagai alat untuk kita punya perjalanan diri kita ni dekat dunia ni. Bagaimana kita nak ajar diri kita. Sebab dalam pada kita kena penyakit itulah macam-macam yang kita dapat. Masa itulah kita banyak dapat kesedaran. Sedar tentang kewujudan Tuhan, sedar tentang kesihatan diri, sedar tentang kepentingan kesihatan minda, sedar tentang kesihatan fizikal. Masa itulah kita sedar bila mana kita kena penyakit. So pada saya, lihat apa yang you judge, apa yang you kena waktu tu. Penyakit itu sebenarnya pada saya dia adalah satu benda yang natural berlaku dalam kita punya kehidupan, dalam kita punya dimensi dunia. Because dunia ini berpasang-pasangan. Dia ada hukum duality. Okey, di mana ada orang yang sihat, di situ ada orang yang sakit. Di mana ada orang yang kaya, di situ ada orang yang miskin. Di mana ada orang yang sedih, ada orang yang gembira. Macam tu juga life kita. Ada masa kita sakit, tapi ada masa kita boleh sihat. Ada masa kita sakit balik, ada masa kita sihat. Dia berlaku up and down, turun naik. Dan masa kita sakit tu bagaimana kita beri tindak balas, itulah realiti kita. So bila kita sakit, kita kena ada perspektif yang penyakit itu InsyaAllah 100% boleh sembuh. Letaklah pergantungan kepada Tuhan, minta Tuhan untuk pandu kita kepada jalan rawatan yang betul, InsyaAllah. Okey, so sesuatu jalan rawatan yang baik akan membuatkan kita rasa bersemangat untuk menjalaninya. Tapi suatu rawatan yang tidak sesuai dengan diri kita akan membuatkan kita lebih takut dan kita akan down. Jadi itu bukan yang sesuai untuk diri kita. Jadi cari jalan rawatan yang membuatkan kita lebih yakin dan lebih bersemangat. Okey. Aduh, apa lagi sayang oi. Okey, berjalan tempuh. So mudah-mudahan saya dah dapat jawab. Pasal penyakit tu tak perlu elak pun. Kalau dia nak fikirlah. It's okay. Okay, Rindiana Saini, thank you sis. Saya akan accept panik macam yang sis ajar. Okay, welcome. Good luck. Okay, kalau gagal tak apa, don't judge. Try, keep trying. Okay, keep going. Okay, Jisha, thank you. Tips yang sangat bantu. Okay, Alhamdulillah. Welcome sayang. Felicia, tips yang bermanfaat, make sense. Kena cabar anxiety lalu saja. Yes, Felicia. Thank you. Felicia, thank you sis. Saya trauma dengan hospital sedangkan saya nurse dan terpaksa rehat dulu, stop kerja. It's okay, don't judge yourself. Ada masa nanti kita boleh talk personally.
memang saya tahu sebenarnya bukan orang anxiety je trauma hospital, orang normal pun trauma hospital. Okay, sebab tu saya kata jangan judge diri you kalau you takut hospital, sebab bukan kita je, ada lagi ramai orang normal yang tak ada anxiety pun takut hospital. So don't worry, don't judge yourself. Okay, Zaida Zainal, kena sentiasa positif je and remindkan diri Allah ada. Indeed, kalau nak jatuh tu jatuh je lah, selagi Allah tak izinkan untuk jatuh, kita mesti takkan jatuh. Saya memang bersyukur sangat-sangat Allah izinkan saya rasa apa yang saya rasa time anxiety, sebab saya sentiasa cuba berbagi jadi lebih baik. Yes, indeed, Zaida Zainal, itulah dia, bukan senang. Sudiana Muhammad, Aizu, hi VR, love you, I love you too, Su. Okay, saya rasa kan macam dah dekat sejam juga tau saya live. So boleh tak saya nak soalan yang last, soalan yang terakhir sebelum saya tutup saya punya live FB, sebab almost 1 jam. InsyaAllah kalau ada peluang kita boleh cakap lain masa, tengok keadaan, tengok masa saya. Ini pun tiba-tiba ada kena pergi datang kerja. Kak Via, tolong tengok soalan saya, nak minta nasihat. Syafina, mana soalan awak? Mana soalan awak? Mana soalan awak? Okay, drop sekali lagi boleh tak? Saya tak jumpa soalan awak. Yes, tak ada. Saya dah go through daripada atas. Syafinas, soalan awak saya tak jumpa sayang. Tolong. Nak tanya apa tadi? Sister Mazura, macam tak kena panic attack, macam jantung berdebar berpeluh ke? Macam tak kena panic attack, macam jantung berdebar berpeluh ke? Yes. Jantung berdebar, it's one of the symptoms. Berpeluh, it's one of the symptoms. Cuma mood swing je, time fikir badan ada penyakit bahaya. Lalai boleh tiap-tiap minggu nak pergi check ke hospital. Okay, kena check balik sama ada betul ada anxiety atau tidak. Itu yang penting. Sebab kadang-kadang mood swing ni ataupun berdebar ke berpeluh ke, itu kadang-kadang itu adalah tanda-tanda overstress. It doesn't mean yang kita ada anxiety. Sebab itu saya kata mula-mula sekali apa yang penting ceritakan semua kita punya perasaan-perasaan kita. Kita rasa takut ke, rasa fikiran kita terganggu ke, susah nak tidur ke, selera makan terbantut ke, whatsoever, atau rasa berdebar ke, apa-apa physical symptom sekalipun, ceritakan secara jujur dengan doktor. Baru doktor boleh bawa you untuk pergi buat pemeriksaan apa. Betul tak? Kalau you tak ceritakan secara penuh, doktor tak boleh nak suggest tau. Okay, check yang ini, check. Dia tak boleh suggest. So all out ceritakan semuanya. Sebab kadang-kadang you bukan anxiety pun, kadang-kadang just overstress atau overthinking yang buatkan you dapat simptom-simptom tu. Okay, Sister Mazura, saya harap dapat menjawab soalan. So macam yang saya kata tadi, dapatkan dulu pengesahan daripada doktor. Adakah betul-betul ada anxiety dia? Sebab ramai yang overstress pun dia alami sikit-sikit keadaan yang mood swing, yang tiba-tiba jantung berdebar, berpeluh. Orang-orang yang overstress pun alami benda ni. So it doesn't mean kita ada anxiety. Syafina, soalan awak tak keluar sayang. Apa-apa awak boleh PM saya kot. Nasihat apa? Okay, jadi saya rasa ada tak lagi soalan yang terakhir? Last, lepas ni saya jumpa yang last, saya terus jawab. Lepas tu saya nak conclude yang pasal acceptance tadi. So again, yang pasal acceptance tadi, benda tu saya tahu bukan mudah. It's a process. Tapi bila satu hari kita tak dapat terima, tetap accept yang kita tak boleh terima waktu itu. It's okay, whatever it is. Tetaplah sayang diri kita. Buat apa pun dalam hidup kita because of kita sayang dan kita cintakan diri kita. Okay? Jangan satu lagi, perspektif tu yang penting. Sebab perspektif tu yang become kita punya reality. Sebab perspektif akan membuatkan kita yakin. Bila yakin, barulah kita dapat, orang kata, dapat hasil dalam kehidupan kita. So perspektif tu baiki sikit. Perspektif dari segi tentang penyakit, jangan risau, penyakit boleh sembuh, it's up and down, and then anxiety boleh pulih 100%. Perspektif tu. Alright, Rindiana, nanti buat live lagi ya sis, best sangat tips sis, bagi rasa semangat nak lawan anxiety. InsyaAllah, tengok keadaan saya sayang. Sebab ada masa saya boleh buat, ada masa saya yelah macam ni, saya tak sangka pula tiba-tiba saya kena datang office. Lepas tu tak pasal-pasal saya buat lambat. Pukul 4, lebih kurang pukul 4 baru saya start, sedangkan saya dah janji pukul 3 kan. Sejam saya lewat. Saya minta maaf. Satu lagi, kalau ada siapa-siapa yang nak baca saya punya write up, penulisan saya,
boleh drop email dekat saya punya page. Drop email, saya akan send saya punya write up, pengalaman bagaimana saya sembuh daripada anxiety disorder tanpa ubatan, natural treatment. Atau boleh pergi kepada atau kalau malas nak baca, boleh pergi kat YouTube. Type, search dekat YouTube tu anxiety disorder compilasi anxiety disorder, compilation anxiety disorder by Virgin Rose VR. Kat situ insya-Allah kalau mana-mana yang boleh beri manfaat, boleh amalkan. Mana-mana yang rasa tak kena, tak setuju, just ignore. Okay. Okay, last soalan. Reza Ramli, thank you. Last soalan, okay? Last soalan. Macam mana orang yang tak ada anxiety nak berhadapan dengan orang anxiety? Orang yang tak ada anxiety nak berhadapan dengan orang anxiety, simple je. Keep listening. Kadang-kadang you all bagi nasihat membuatkan dia lebih trigger. Kadang-kadang bagi nasihat buatkan dia lebih stress. So lebih baik kita mendengar. Kadang-kadang ada satu masa ni, kawan-kawan kita ni, dia bukan nak sangat-sangat kita, bukan nakkan sangat kita bagi jawapan. Kadang-kadang ada setengah kawan-kawan kita ni, bila dia cerita benda tu, dia nak kita feel the compassion, macam kita rasa simpati. Okay. So macam saya sekarang ni pun yelah, saya consider free from anxiety. Dan every single time ada kawan-kawan yang meluahkan, ada satu tahap saya just dengar saja. Saya just baca dan saya dengar. Sebab ada ketika kita tak boleh nak bantu dia, kita doakan dari jauh, yang Tuhan akan bantu dia. Okay. So ada setengah keadaan kita boleh bagi nasihat, tapi tengok keadaan tu. Kalau nasihat tu yang boleh memberikan semangat, berilah. Tetapi kalau nasihat tu yang kita tahu boleh buatkan dia takut, tak payahlah kita cakap benda yang buatkan dia takut. Itu akan tersimpan dalam mind dia, nanti akan dia fikir. So hati-hati dengan kata-kata kita. Orang-orang yang tak ada anxiety, orang-orang yang normal, kalau you all boleh bagi ayat-ayat yang baik, ada ayat-ayat yang memberi semangat, support kawan-kawan, keep going. Okay. Tapi kalau rasa tak boleh, tak mampu, tak apa, you tepuk belakang dia, atau you peluk dia kalau boleh peluk. Kalau you peluk dia, urut belakang dia, you hug dia, terpeluk dia pun tak apa. Bagi tahu, aku tak rasa apa yang kau rasa, tapi insya-Allah aku akan berada di sisi kau. It's okay. Kadang-kadang benda-benda simpel macam tu yang diorang nak dengar, bukannya nak suruh kita selesaikan masalah pun, kan? So ada benda yang kita boleh bantu, kita bantu. Ada benda yang tak boleh, jangan rasa bersalah kalau kita tak boleh bantu. It's okay. Just doakan Tuhan akan buka jalan untuk dia, ada bantuan daripada arah yang lain. So insya-Allah, ya sayang. Okay, Cik Reza, harap-harap saya dapat jawab soalan anda. Thank you for the question, Felicia. Saya dah drop email, okay? Ya, memang belum reply. Yang Liza, ya Allah, banyaknya soalan, macam mana aku nak stop? Yang saya dah stop ubat, so saya jadi takut. Okay, kenapa kita stop ubat? Pasal apa kita stop ubat? Kalau kita stop ubat sebab kita takut, kita stop ubat sebab kita dengar orang cakap, oh, ubat tu boleh beri kesan lah, boleh jadi bergantungan lah, boleh gila lah. Bila kita dengar macam tu dan kita jadi takut, so benda tu bukan cara yang betul. Bila kita dengar sesuatu, apa yang orang cakap tu buatkan kita lebih takut, jalan itu bukan jalan kita. Tapi bila kita dengar apa yang orang cakap tu buatkan kita bersemangat, so itulah jalan kita. Jadi kalau ada orang yang kata, kau berhenti ubat, nanti kalau kau tak berhenti ubat, kau akan jadi bergantung ubat tu, kau boleh jadi end up gila, whatsoever. So kita jadi takut dengan tu. Bila datang emosi takut, itu bukan panduan daripada jiwa kita, bukan. Itu adalah daripada mind. So please, kalau kita nak stop ubat, tanya diri kita, adakah aku stop ubat ni sebab aku memang sayangkan diri aku? Kalau jawapan dia yes, aku stop ubat because aku sayangkan diri aku, and aku tahu ada jalan lain, and aku tahu akan ada bantuan daripada arah lain, then stop lah ubat. But please, buat sesuatu keputusan because of love, not because of fear. Okay? Bila you buat keputusan kerana takut, takkan berakhir ke mana-mana, you akan takut. Okay? Mimi hilang stress bila dengar akak gelak. Kau tak dengar aku gelak lagi kuat. Okay, so VR, please take enough rest je. Kau tahu nampak mata aku bawah ni kan? Okay. Boleh tak saya Haru, okay, lagi 3 minit pukul 5. Lepas tu saya promise saya stop. Haru,
arrhythmia dengan anxiety sama ke Sinta? Allah, saya tak habis belajar pasal arrhythmia ni sayang, woi. Alamak, yang ni kenalah tanya doktor. Sebab yang ni bukan bidang saya. Yang saya surrender, saya tak boleh jawab. Okay, I'm so sorry Harun, so sorry Syafinas. Okay Kak VR, nanti saya email. Dah 3 kali post soalan, tak tahu kenapa hilang. Dia jealous saya nak tanya Kak Sisko, nanti saya email. Oh ya ke sayang? Okay, nanti please email atau inbox saya, InsyaAllah saya akan jawab. Okay, Siti Syafinas. Okay, kepada kawan-kawan semua yang sudi join FB Live pada petang ni, sorry sebab saya terlewat pukul 4 start, and saya rasa dah 1 jam saya membebel. Saya ucap terima kasih kepada siapa yang stay, siapa yang bagi soalan, terima kasih. Dan saya berharap semoga apa perkongsian pengalaman atau sedikit pengetahuan yang saya kongsikan pada hari ini boleh memberi manfaat kepada kawan-kawan untuk lebih memahami apa itu anxiety. Okay, so kalau lah kata apa yang saya cakap ini tidak resonate dengan diri you all, tak rasa bersemangat, rasa macam lebih takut atau lebih rasa macam tak confident, just ignore, just abaikan. Again, saya bukan pakar psikiatri, saya bukan doktor, saya bukan kaunselor, saya bukan psikologi, saya bukan orang-orang yang ada tauliah dalam bidang perubatan, tapi saya cuba sampaikan pengalaman bagaimana saya sembuh melalui jalan saya sendiri. Okay, dan itu pun adaptation ataupun inspiration daripada Paul David melalui buku dia At Last Alive. So kalau sesiapa yang nak dapatkan buku beliau yang boleh yang ada kemahiran untuk membaca dalam bahasa Inggeris, okay, boleh dapatkan daripada saya akan email. Paul David ada 2 buku dah. Satu At Last Alive dan kedua At Last Alive and Beyond. Okay, so dia ada 2 buku. Saya boleh kongsikan semuanya. Dan saya juga ada 2 write up. Yang pertama write up saya mengenai apakah itu anxiety disorder, dan kedua anxiety and I. Anxiety and I, tapi sebenarnya tulisan tu dalam bahasa Melayu. Dan dekat situ saya ceritakan bagaimana saya pulih daripada anxiety secara detail lah. Okay, so ada juga beberapa bahan bacaan lain yang boleh memberi manfaat. So kalau siapa yang nak, please drop you punya email dekat bawah ni. Saya akan cuba emailkan bahan bacaan yang boleh memberi manfaat. Semoga kita semua sentiasa berada dalam lindungan dan rahmat Tuhan. InsyaAllah semua boleh sembuh. Kalau saya boleh sembuh, you all juga boleh sembuh. Tuhan tak pilih kasih, and Tuhan memang maha pengasih, maha penyayang, maha baik. Semualah dia miracle. Just enjoy your life, sebab pemulihan itu hanya akan dapat diperolehi serentak di saat kita enjoy kehidupan kita. So please enjoy your life. Buat apa yang kita nak buat pada hari ini, moment to moment. Beri makna kepada kehidupan kita hari demi hari. Okay, jangan terlalu fikir pasal hal penyakit, jangan terlalu fikir pasal hal kematian. Kematian pun akan datang, tak kira masa. Cuma dalam masa sekarang, apa yang kita dah buat untuk kehidupan kita, apa yang kita dah buat, beri manfaat. Jangan duk fikir pasal takut nak mati, tetapi kita tak sempat nak hidup, tak sempat nak enjoy kita punya life, tak buat pun apa yang kita patut buat dalam hidup ni, kan? So kalau kita rasa kita tujuan hidup kita adalah serve the world, so please serve the world. Kalau kita punya tujuan hidup kita adalah memberi kebahagiaan kepada keluarga, so beri kebahagiaan kepada keluarga. Tak perlu tunggu time kita dah sembuh, kena buat sekarang, at this present moment, enjoy. Okay, so saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Dan anak saya, this is my son. 8 tahun umur dia. Okay, terima kasih banyak-banyak semua. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada masa akan datang, jika ada keperluan lah. Okay, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye.